Teori merupakan satu rangkaian pernyataan teratur yang menentukan sebarang corak dan juga pemikiran umum abstrak yang merujuk kepada undang-undang logik dan operasi. Definisi communication theory merujuk kepada cara individu menghantar dan menerima mesej dengan cara budaya, sosial, emosi dan perantaraan yang mewujudkan makna yang sama. Cognitive dissonance theory iaitu teori pilihan kumpulan kami merupakan satu teori di dalam sains psikologi. Ini merujuk kepada ketegangan dalam individu yang berlaku apabila tindakan dan nilai seseorang individu itu tidak selari. Teori cognitive dissonance juga boleh mewujudkan satu keadaan negatif yang timbul dari dua atau lebih perasaan bertentangan yang dialami oleh seseorang individu itu. Leon Festinger membangunkan idea cognitive dissonance theory pada tahun 1997. Istilah kognitif berasal dari bahasa Latin iaitu cognoscere yang membawa maksud tahu. Tujuan utama di dalam teori ini adalah untuk individu itu mencari persamaan psikologi antara kehidupan mereka dengan dunia realiti. Teori ini juga berkait rapat dengan fikiran mental seseorang individu. Bagi Leon Festinger, beliau menekankan perspektif di mana beliau mendakwa sehingga seseorang individu tidak menyadari kebenaran pandangan dan kemampuan mereka sendiri. Perbandingan sosial telah menghasilkan perhatian yang luar biasa dan memberi dorongan mendalam kepada individu untuk mengubah tingkah lakunya. Leon Festinger menyarankan agar individu mengubah sikap mereka kerana dalam perspektif sosial, individu didorong untuk mempengaruhi orang lain untuk memenuhi keinginan mereka. Saya akan bincangkan tentang konsep teori cognitive dissonance. Okey, cognitive dissonance ni merupakan sebuah teori dalam psikologi sosial yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan, ketidakselesaan seseorang individu tu akibat daripada pemikiran, perilaku yang saling bertentangan dan juga memotivasikan seseorang itu untuk mengambil langkah ataupun cara demi mengurangkan ketidakselesaan tersebut. Dalam keadaan disonan, contoh kadang-kadang individu tersebut mungkin berasa terkejut, takut, rasa bersalah, marah atau rasa malu. Okey, teori ini mengandungi dua konsep utama iaitu kognitif dan kognitif dissonance. Yang mana kognitif adalah cara kita mengetahui, percaya, membuat andaian ataupun spekulasi, pertimbangan dan juga pemikiran. Manakala kognitif dissonance ni adalah perasaan tidak selesa akibat daripada ketidakselesaan dalam pemikiran, sikap dan tingkah laku. Okey, yang seterusnya adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah teori ini mempunyai dua iaitu angkubah bebas dan angkubah bergantung. Yang mana angkubah bebas ni adalah konflik di antara kognisi. Contoh seperti kepercayaan, pandangan, sikap dan kelakuan. Manakala angkubah bergantung ialah reaksi sama ada untuk menguatkan atau kedayaan terhadap disonan itu. Okey, apabila konflik antara kognisi yang ditemui semakin besar, maka disonan yang timbul akan menjadi semakin besar. Dan juga apabila konflik antara kognisi yang ditemui semakin kecil, maka disonans yang timbul juga akan berkurangan. Okey, terdapat tiga cara untuk seseorang mengatasi disonasi iaitu mengubahkan kepercayaan, mengubah tindakan dan juga tukar persepsi tindakan. Okey, di dalam rajah ini menunjukkan tentang proses berlakunya teori kognitif disonan yang mana dia akan mulakan dengan inkonsistensi iaitu tindakan dan juga kepercayaan. Dia akan terus kepada disonans. Kemudian disonans terdapat tiga cara iaitu untuk menangani disonasi ada terdapat tiga cara iaitu mengubah dia punya kepercayaan, tindakan dan juga persepsi. Tanggapan teori cognitive dissonance. Teori cognitive dissonance ini berdasarkan pada tiga tanggapan yang asas. Tanggapan yang pertama ialah manusia peka terhadap ketidakkonsistenan antara tindakan dan kepercayaan. Menurut teori ini, kita semua mengenali iaitu pada tahap tertentu ketika kita bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan kepercayaan, sikap atau pendapat kita. Contohnya jika kita yakin bahawa menipu adalah salah, namun kita juga didapati menipu dalam ujian, kita akan melihat dan terpengaruh dengan ketidakkonsistenan ini. Tanggapan yang kedua adalah pengakuan mengenai ketidakkonsistenan ini akan menyebabkan ketidaksesuaian dan akan memotivasi seseorang untuk menyelesaikan ketidaksesuaian tersebut. Tahap ketidaksetujuan tentu saja akan berbeza mengikut kepentingan kepercayaan, sikap atau prinsip kita dan dengan tahap ketidakkonsistenan antara tingkah laku kita dan kepercayaan ini. Walau bagaimanapun, menurut teori cognitive dissonance, semakin besar penjanggahan, kita akan termotivasi untuk menyelesaikannya. Tanggapan yang ketiga pula adalah ketidakseimbangan akan diselesaikan dengan salah satu daripada tiga cara asas.
Cara yang pertama adalah tukar kepercayaan. Kita tentu saja boleh memutuskan bahawa menipu itu tidak wajar. Ini akan mengatasi percanggahan. Namun jika kepercayaan itu asas dan penting bagi kita, tindakan seperti itu tidak mungkin berlaku. Cara kedua adalah ubah tindakan, iaitu memastikan bahawa kita tidak pernah melakukan tindakan ini lagi. Tuhan tahu bahawa rasa bersalah dan kegelisahan dapat menjadi pendorong perubahan tingkah laku. Oleh itu, kita mungkin mengatakan kepada diri sendiri bahawa kita tidak akan pernah menipu dalam ujian lagi, dan ini dapat membantu menyelesaikan ketidaksesuaian. Cara yang ketiga adalah ubah persepsi tindakan dengan mengubah cara kita melihat, mengingat atau melihat tindakan kita. Dalam istilah yang lebih biasa, kita akan merasionalisasikan tindakan kita. Dengan kata lain, kita memikirkan tindakan kita dengan cara atau konteks yang berbeza sehingga tidak lagi kelihatan tidak sesuai dengan tindakan kita. 5 perkongsian bagaimana teori kognitif disonan mengatasi isu depresi dalam kalangan pelajar. Yang pertama adalah dengan mengubah persepsi tindakan menggunakan hipotesis pemilihan pendedahan. Hipotesis ini menyatakan elakkan maklumat yang boleh menyebabkan disonan. Elakkan daripada tindakan bertanya, bekerja atau apa sahaja perbuatan yang tidak selari dengan keinginan hati atau kepercayaan. Contohnya, elakkan daripada bertanya. Mengambil tindakan bertanya sama ada subjek tersebut susah ataupun tidak. Kebiasaannya dalam peringkat awal golongan pelajar di universiti, mereka berpegang dengan kepercayaan subjek tersebut tidak susah kerana mereka tahu mereka akan mempelajarinya. Maka berlaku ketidakkonsistensi di antara tindakan dan kepercayaan menyebabkan disonan. Atasinya dengan tindakan bertanya, bekerja atau apa sahaja perbuatan yang selari dengan keinginan hati atau kepercayaan. Contohnya dengan mengatasinya bertanya, mengambil tindakan bertanya, setiap sem berapa subjek harus diambil. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang common dalam kalangan pelajar. Dan pada ketika itu, pelajar-pelajar ini mempunyai kepercayaan dan berpegang dengan jawapan yang sememangnya common juga dalam kalangan pelajar bagi soalan sebentar tadi. Maka sebenarnya kita dapat lihat bahawa tindakan dan kepercayaan ini adalah konsisten dan tidak berlaku dissonance. Yang kedua adalah dengan mengubah tindakan. Contohnya, terbiasa bekerja sendiri. Bila berdepan dengan situasi yang memerlukannya bekerja berkumpulan, contohnya apabila belajar di peringkat universiti. Jadi dia terdorong untuk mengalami disonan kerana dia berpegang dengan kepercayaan bekerja sendiri tetapi tindakannya terpaksa bekerja berkumpulan. Maka berlaku ketidakkonsistensi. Jadi untuk atasi ketidakkonsistensi atau disonan ini, dia boleh mengubah tindakan dia daripada bekerja sendiri kepada bekerja kumpulan. Yang ketiga adalah dengan mengubah kepercayaan. Contohnya, berpegang dengan prinsip pembelajaran secara berdepan adalah lebih senang berbanding atas talian. Jadi ia telah membentuk kepercayaan belajar berdepan lebih senang, tetapi tindakan terpaksa belajar atas talian menyebabkan ketidakkonsistensi dan mengalami disonan. Jadi untuk atasinya, ubah kepercayaan, menyatakan belajar di rumah dapat menjimatkan duit makan. Penilaian atau kritik teori. Kekuatan. Salah satu kekuatan teori ini adalah dengan membuat ramalan mengenai sama ada orang akan mencari maklumat, pendedahan selektif. Ia juga membuat ramalan mengenai pemikiran dan tingkah laku manusia setelah membuat keputusan. Teori ini telah menghasilkan ratusan kajian, walaupun tidak selalu disokong. Misalnya, rasa ingin tahu mungkin mengganggu kesan pendedahan selektif. Tidak ada keraguan bahawa teori ini mempunyai sokongan penyelidikan yang kuat. Sebagai contoh, depresi dalam kalangan pelajar telah menimbulkan kerisauan semua pihak iaitu ibu bapa, universiti, masyarakat, sekretari dan sebagainya. Apabila pelajar mengalami depresi, dia bertindak secara agresif tanpa berfikir rasional seperti membunuh diri, mencederakan diri dan sebagainya. Fakta bahawa ia tidak membuat ramalan khusus dan teori yang membuat ramalan khusus dapat menjalani ujian yang lebih kuat daripada teori yang tidak jelas. Kelemahan. Kritikan utama teori ini ialah sebilangan individu mungkin lebih rapi secara mental, sementara yang lain mungkin bersedia untuk bertahan dengan pemikiran yang tidak konsisten. Teori disonansi tidak mengambil kira perbezaan individu yang mungkin berlaku. Batasan lain yang biasa berlaku untuk semua teori konsistensi adalah bahawa cognitive dissonance theory tidak mempertimbangkan sifat mesej persuasif. Tentunya beberapa mesej seperti yang mempunyai bukti misalnya atau dengan hujah yang lebih relevan untuk khalayak mampu menimbulkan ketidakcocokan
Bagi yang lain, mesej lebih lemah mungkin menimbulkan kurang pencagahan. Secara konklusinya, teori kognitif disonan merupakan teori yang sesuai digunakan untuk menerangkan keadaan depresi yang dialami oleh golongan-golongan pelajar. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap teori ini adalah sangat digalakkan dalam kalangan ataupun dalam golongan pelajar. Hal ini kerana pemahaman terhadap teori ini akan dapat bantu ataupun bimbing seseorang itu untuk keluar daripada situasi disonan ataupun discomfort yang seterusnya akan membantu dirinya untuk lebih konsisten.